Projek Perumahan Rakyat PPR Pekan Kepong Kuala Lumpur. Setiap kali menjelang hujung minggu, penduduk di sini pasti sibuk melakukan pelbagai aktiviti. Bagi seorang daripada penduduk, Masitahullah 56 tahun. Dia memanfaatkan waktu cuti dengan membawa sampah yang boleh dikitar semula untuk ditukar kepada sistem bayaran sewa rumah. Jika sebelum ini, sampah yang dikumpul akan dibuang begitu sahaja. Namun sejak 5 bulan lalu, setiap sampah yang boleh dikitar semula ada nilainya. Menurutnya, aktiviti seperti ini menjadi rutin mingguan selain menjalankan tanggungjawabnya sebagai suri rumah. 4 tahun dah duduk sini dah. Dari 2017 duduk sini sampai sekarang. Apa sewa rumah apa tu? Sewa rumah RM124 sebulan. Bulan lepas? Bulan lepas ni dapat berapa ringgit? Telah dalam RM12. Dalam RM12. Okeylah, kira membantu jugalah kan. Alhamdulillah lah. Pada barang-barang tu buang lantai sampah, maka kita ni lah kan, kita nak hantar kita semula lah macam tu lah. Kira okeylah, alhamdulillah lah. Isu tunggakan sewa rumah dalam kalangan penduduk Projek Perumahan Rakyat PPR dan Perumahan Awam PA di Kuala Lumpur cukup membimbangkan. Lebih 50 juta ringgit nilai kerugian yang ditanggung oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam menangani isu ini. Pelbagai inisiatif dilakukan bagi mengurangkan beban hutang yang ditanggung oleh penduduk. Terkini satu daripadanya ialah dengan melestarikan alam sekitar hanya dengan menggunakan sampah. Pernahkah anda terfikir dengan memvariasikan fungsi sampah dapat ditukar kepada bayaran sewa rumah dan barangan keperluan harian? Secara tidak langsung, perkara ini sedikit sebanyak mampu mengatasi masalah tunggakan sewa ini. Bagi Timbalan Pengarah Kanan, Jabatan Kesihatan Alam Sekitar DBKL, Nur Hayati Mat Said, setiap kali hujung minggu dia bersama beberapa pegawai petugas lain akan membuat pemantauan di sekitar lokasi projek rintis yang sudah dilaksanakan sejak November 2021. Inisiatif One Community, One Recycle adalah program berkonsepkan sistem bata yang bertujuan menggalakkan amalan kitar semula dalam kalangan komuniti setempat. Selain itu, usaha ini dapat juga membantu ekonomi warga kota, khususnya golongan B40 yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Penduduk boleh menukarkan barang-barang kita semula dengan barang-barang keperluan asas yang mana harganya disubsidi oleh pihak Datuk Bandar ataupun pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebanyak anggaran dalam 40%. Keadaannya di mana penduduk akan membawa barang-barang kita semula di kios yang telah kita sediakan seminggu sekali. Okay, and then pihak Persis akan merekodkan kadar yang mata green coin, kita panggil green coin, mata yang dikumpulkan ke dalam sistem Go Green. Okey, so sistem Go Green ni dia terus kita akan masukkan ke dalam bilik kaedah Jompe dengan pengumpulan mata ganjaran yang telah dikumpulkan oleh penduduk ke dalam akaun penduduk lah. Rata-rata penduduk memberi kerjasama yang positif kerana inisiatif ini sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan beban mereka. Amat membantu, itu saja Kak, amat membantu. Kita harap DBKL teruskan program macam inilah, amat membantu kami yang B40 di sinilah. Harapan saya pihak DBKL perbanyakkan lagi lah inisiatif pada penduduk lah, salah satunya. Sehingga kini daripada jumlah keseluruhan, iaitu seramai 900 penduduk di situ, sebanyak 391 orang atau 40% daripadanya telah menyertai program ini. Selain itu, pihak DBKL juga komited dalam mengenal pasti penduduk yang mempunyai kadar tunggakan tertinggi untuk dibantu. Bagi kebanyakan penduduk yang terdiri daripada suri rumah dan bekerja sendiri seperti Masita, inisiatif ini dianggap sebagai peluang terbaik bagi mengurangkan kos sara hidup di kota selain dapat membantu memulihkan alam sekitar.
eloklah diteruskan sebabnya sini kan rumah PPR. Banyak barang-barang yang ni eloklah kita teruskan supaya membantu jugalah penduduk-penduduk kat sini. Kan. Itulah.